Kata MP, beranikah PH batal MOU dengan kerajaan PN ataupun BN? Ulasan pilihan kali ini, jika pindaan Perlembagaan Persekutuan sahaja yang dibentangkan pada 11 April, ia tidak akan membawa mana apa-apa sekiranya RUU ALP tidak dibentang sama di Parlimen. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan dalam masa 4 atau 5 bulan akan datang. Tanpa ada akta anti lompat parti berkuat kuasa, maka gejala lompat melompat parti akan berulang lagi. Yang boleh mencegah kejadian ahli parlimen dari melakukan lompat parti ialah jika ada undang-undang yang keras dan tegas mencegahnya dalam bentuk akta anti lompat parti. Sekadar pindaan Perlembagaan Persekutuan perkara 10-C atau perkara 48-6 tidak akan menakutkan ahli-ahli parlimen yang oportunis untuk melompat parti. Mereka hanya akan takut sekiranya ada akta anti lompat parti yang sedia untuk bertindak dan berkuat kuasa terhadap mereka. Kerajaan BN ataupun PN pimpinan Ismail Sabri Yaakob nampaknya berdolak dalih. Mereka tidak serius dan tidak ada komitmen ikhlas untuk mencegah gejala lompat melompat parti yang kelihatan jelas bersungguh-sungguh membawa agenda rakyat untuk membentras perbuatan politik tidak beretika melompat parti ialah Pakatan Harapan PH dan ahli-ahli parlimen pembangkang lainnya. Sudah 2 kali RUU ALP gagal dibentangkan oleh kerajaan di parlimen. Pertama gagal pada sidang mesyuarat penggal yang lalu berakhir pada 24 Mac 2022. Kali ini kali kedua pada persidangan khas 11 April juga RUU ALP gagal dibentangkan. Walaupun sebelum ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan de facto Menteri Undang-Undang Dr. Wan Junaidi lantang memukul canang bahawa RUU ALP akan dibentang di parlimen. Kegagalan kerajaan membawa RUU ALP ke parlimen kali ini walaupun masa yang cukup telah diberikan menunjukkan Perdana Menteri telah gagal memimpin kabinetnya supaya bersetuju dengannya. Yang jadi masalah sehingga RUU ALP gagal dibentangkan di parlimen pada 11 April ini hanyalah berkisar kepada satu isu saja, iaitu isu tafsiran apa itu yang dimasukkan dengan perkataan lompat. Soal istilah, soal tafsiran yang jadi masalah besar nampaknya. Sebenarnya itu alasan saja untuk menggagalkan usaha mewujudkan akta anti lompat parti di Malaysia. Kerajaan BN ataupun PN sebenarnya tidak ada keazaman politik will untuk membentras gejala pengkhianatan mandat rakyat dalam bentuk melompat parti. Alasan mencari tafsiran yang tepat apa yang dimasukkan oleh istilah lompat adalah alasan tidak munasabah yang diada-adakan. Betul lah kata bidalan Melayu, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jika kerajaan bersungguh-sungguh komited, maka RUU ALP patut dibentangkan dengan tafsiran lompat yang telah dipersetujui oleh jawatan kuasa pemandu memorandum persemahaman antara kerajaan dengan PH MOU yang dipercayai telah diperhalusi oleh Peguam Negara. Sila bawa RUU ALP itu di parlimen dengan segala tafsiran yang ada. RUU itu boleh dipindah semasa perbahasan di parlimen pada peringkat dasar dan juga jawatan kuasa. Jika RUU ALP ini tidak dibawa ke parlimen sekarang dan pilihan raya umum berlangsung dalam masa terdekat, maka rakyat dan negara akan terlepas satu peluang akan wujudnya satu instrumen undang-undang yang penting untuk mencegah gejala lompat parti. Tidak ada undang-undang yang buatan Malaysia ini yang sempurna 100% dan kalis kesilapan atau kecacatan. Proses semakan, ulang kaji atau pindaan boleh dilakukan dari semasa ke semasa di parlimen untuk memperbaiki akta anti lompat parti sekiranya ia berjaya digubal sekarang. Masalah tafsiran apa itu lompat boleh diperbaiki, dikemas dan diperhalusi dari semasa ke semasa melalui pindaan akta biasa di parlimen. Bukanlah sesuatu yang rumit, yang penting wujudkan segala akta anti lompat parti sekarang. Maksudnya bukan besok, bukan lusa, berlengah-lengah itu sebenarnya adalah dalih untuk mengelak undang-undang anti lompat parti berjaya digubal di negara ini. Bak kata pepatah seperti mak bapak bunuh anak, puak-puak di dalam kerajaan khususnya di kalangan anggota kabinet tidak mahu blok pembangkang, khususnya PH dilihat menang sekiranya RUU ALP berjaya dibawa di parlimen dan diluluskan. Ada di kalangan mereka di dalam kerajaan yang ingin membalas dendam atas kesalahan kerajaan dalam usul berkenaan atas SOSMA baru-baru ini yang ditentang sepenuhnya oleh ahli parlimen pembangkang. Kali ini di pihak kerajaan pula ingin melihat RUU ALP digagalkan dari dibawa ke parlimen. Perbuatan mereka sepertilah ibu bapa yang membunuh anak sendiri. Jadi Pakatan Harapan PH khususnya perlu mengkaji semula tentang komitmennya terhadap MOU
RUU-ALP adalah teras dan intipati dalam MOU. Majlis Presiden PIHES pernah menyatakan kepada umum bahawa jika kerajaan gagal melaksanakan RUU-ALP, maka MOU akan dibatalkan. Jadi sekarang adalah moment of truth kepada Majlis Presiden PIHES. Adakah mereka masih berpegang dengan pendirian berani mereka itu? Ulasan dipetik daripada Hassan Abdul Karim, ialah ahli Parlimen Pasir Gudang.